Maka untuk itu tuan-tuan muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dan tuan-tuan kita semua yang ada kalimah syahadah yang sama perlu mencari kematian yang baik, perlu mencari dan mencari kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah, supaya perhentian yang pertama, permulaan saat itu kubur kita akan menjadi taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit perkongsian pesan Nabi, pesan ulama yang digariskan oleh kita, yang dimaklumkan oleh kita, perlu kita terapkan dalam hati kita setiap hari tanpa jemu, tanpa bosan, sampailah kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang boleh kita amalkan, ulama pesan kepada kita, Nabi pesan kepada kita, yang pertama, lazimilah sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar siang dan juga malam. Inilah di antara satu amalan ataupun kapsul yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lafaz ini penting sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita hafal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dalam satu hadis yang bermaksud, barang siapa yang mengucapkan pada siang hari dan meyakinkannya, lalu dia mati daripada hari itu sebelum tibanya waktu petang, maka dia termasuk penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa pula mengucapkan pada malam hari dalam keadaan dia yakin, lalu dia mati sebelumnya waktu pagi, maka dia termasuk penghuni syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali kita tinggalkan satu zikir ini selepas waktu maghrib dan juga waktu subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza salatal maghrib faqul qabla an tukallima ahaddan nas Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat." Berapa kali? 7 kali. Sab'a marrat. Fa inna mitta min yaumika kataballahu laka jiwarun minan nar. Nabi kata, tak kala mana kamu selesai solat maghrib dan juga subuh, bacalah Allahumma ajirni minan nar, selamatkanlah aku ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah daripada neraka-Mu ya Allah. Kerana sesungguhnya apabila kamu menyebutkan kalimah ini, kemudian kamu mati pada malam itu, maka pasti insya-Allah kamu akan terselamat daripada neraka. Dan doa ini pula kamu baca 7 kali sab'a marrat seperti mana biasa juga selepas solat subuh, dan juga kamu mati pada hari itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. Amalan yang seterusnya Nabi ajarkan kepada kita, setiap kali selesai solat janganlah terlepas dari ayat ini yang sering kita baca. 11 ayat ini tuan-tuan, yakni ayatul kursi. Sibuk mana pun kita sekalipun, lepas pada waktu solat, tak lama tuan-tuan, hampir seminit setengah saya kalau kita baca ayatul kursi. Man qara'a ayatul kursi fi dubri kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannati ila an yamut. Mana-mana manusia yang membaca ayatul kursi selepas solat fardu, maka perkara yang akan menghalangnya daripada masuki syurga hanya satu je. Apa dia Nabi apa? Illa an yamut, yakni kematian. Jangan tinggal. Seterusnya di antara amalan untuk kita mencari husnul khatimah insya-Allah, sibuk mana sekalipun kita, daripada pagi sampai ke malam, jangan sekali tinggal satu surah ini daripada 114 surah, juzuk yang ke-29, muka surat 562, yang hanya saja ada 30 ayat saja. Tak banyak mana pun, 30 ayat saja. Suratul Mulk, tuan-tuan tak hafaz, tuan-tuan bacalah, bukalah Quran, usaha sikit, paksalah diri. Kita yakin kita akan mati kepada Allah, kita yakin kita beriman dengan alam kubur, maka jangan sesekali tinggal satu surah yang sangat pentinglah tuan-tuan, pesan Nabi Suratul Mulk sehingga ke akhir hayat kita. Seterusnya juga di antara amalan yang boleh kita amalkan untuk mencari husnul khatimah, jangan sesekali kita tinggal 2 rakaat tahajud.
di malam hari untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh. Paksalah diri penat mana sekalipun, paksalah diri sekurang-kurangnya 2 rakaat tahajud untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solat tahajud, kuburnya akan menjadi hijau dan menjadi luas. Bahkan di dunia lagi dia boleh merasakan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Dan yang terakhir ingin saya kongsikan bersama, yang terakhir doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika mana Aisyah menyapu air di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma a'inni ala munkaratil maut atau sakaratil maut. Dari riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi SAW menyatakan kepada Aisyah, Nabi doa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut atau sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan ya Allah terhadap penderitaan maut ini dan sakaratul maut ini ya Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang pendengar yang saya kasihi, dengan beberapa amalan ini insya-Allah mudah-mudahan kita, saya dan tuan-tuan muslimin muslimat dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang makin hari bertambahnya umur kita, bertambahnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita kepada Allah, kebaikan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang sering memikirkan tentang kematian, dan moga-moga kematian kita nanti akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan husnul khatimah menjadi pengakhiran yang terbaik buat kita semua untuk meninggalkan dunia yang sementara ini, yang menipu dayakan kita, yang melalaikan kita insya-Allah.